Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Astaghfirullahal 'azim. Innallaha ghafurur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Baiklah, sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, kerana berjayalah orang yang bertakwa. Seterusnya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah dengan limpah kurnia, izin, inayah, hidayah dan taufik darinya. Kita masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk kita hadir ke masjid, dan insya-Allah kita menyambung kembali kuliah akidah dengan menggunakan kitab Aqidatul Najim fi Ilmi Usuluddin, iaitu pada muka surat yang ke-6. Baris yang ke-11 dari bawah syahdan. Baik, mula situ kita masuk tajuk dah. Masuk bab pertama. Sebelum ni masih lagi menguraikan muqaddimah kepada ilmu usuluddin, ilmu akidah. Jadi masuk situ nak cerita tentang hukum belajar dan mengajar usuluddin, hukum belajar dan mengajar akidah. Baik, jadi untuk berkati pertemuan kita pada malam ini, mari sama-sama kita membuka majlis ilmu kita dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita sambung ke surat yang ke-6, baris yang ke-11 dari bawah syahdan. Nak mula cerita lah. Adapun syahdan, adapun bermula hukum pada belajar ilmu usuluddin. Situ di bawah. Dalam kurungan tu dia ada banyak kurungan tu kan. Dalam kurungan tu dia ada bunga-bunga sikit. Dia lain sikit. Baik, sama situ. Wa qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain. Amin amin Allahumma amin. Syahdan bermula hukum pada belajar ilmu usuluddin dan mengajarkan dia itu wajib pada hukum syarak. Belajar dan mengajar dua wajib pada hukum syarak. Kerana nak belajar mesti kena ada orang mengajar. Dia tak boleh belajar tanpa orang mengajar. Belajar sendiri-sendiri, maka mari syaitan nak menyesatkan. Baik itu ilmu usuluddin ini penting.
Ya, yang berlaku apa? Keinginan kan, ada keinginan hasrat nak keluar dari Islam itu sebab tidak benar-benar belajar dan memahami akidah. Mana iman dia tu rapuh sangat, ya. Kerana tidak berbetulan dengan kehendak dan keinginan dia, dia nak keluar daripada Islam. Baik. Jadi wajib artinya dituntut akan dia akan sebagai tuntut yang lazim, tiada dimudahkan pada meninggalkan dia. Tuntut pada lazim, mulaziman, lazim. Maksud lazim ni selalu, maksud mestilah. Baik itu kalau dalam hukum tajwid tanda waqaf, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mim kan, mim itu waqaf, tanda waqaf, mim kecil. Mim kecil kemudian dia ekor dia pendek, dia dua. Satu ekor panjang, ekor tarik bawah, tu tanda ikhlas. Mim tu atas nun mati. Satu lagi mim ekor pendek. Itu hukum waqaf lazim. Mana waqaf tu wajib nabuti dalam erti kata kerana lazim Nabi SAW waqaf di situ. Itu yang kata lazim. Kerana lazim dia melazimkan dia, mana kena belajar. Baik. Kemudian tiada dimudahkan pada meninggalkan dia. Tak boleh nak ambil mudah nak tinggalkan. Kemudian maka dibahagi akan wajib pada syarat itu atas dua bahagi. Wajib atas syarat ni ada dua bahagi, dibahagi dua pula. Okay. Yang dua bahagi, yang pertama wajib yang fardu ain pada belajar. Wajib fardu ain, kemudian wajib kifayah, dua. Nanti kita bertemu pada yang kedua. Mula dia mari cerita pertama. Bermula yang wajib fardu ain itu, wajib sejak kita belajar. Sejak kita kena lulus dari sudut ni belajar fardu ain dalam bahasa kita. Dulunya bagaimana kita nak kena faham. Kena satu lagi wajib kifayah, yang tu hanya tertentu orang. Mesti dalam satu-satu kawasan ada seorang. Yang inilah hak mengajar, nak merungkaikan permasalahan yang berlaku dalam masyarakat. Baik. Bermula pada yang wajib fardu ain mengetahui dia itu, iaitu barang yang mengeluarkan mukallaf daripada taklif kepada taklif. Daripada itu kepada dia faham sendiri. Dan yang itu mengetahui yang wajib bagi Allah 20. Mengetahui akan sifat yang wajib bagi Allah 20 sifat wajib. Dia tahu. Kemudian dengan tafsir, dan yang mustahil atasnya 20 dengan tafsir semata, satu-satunya. Tafsir itu secara terperinci. Dengan dalilnya sekali. Dan jikalau dengan dalil ijmali sekalipun, dalil ijmali dan dalil umum, seperti isbat aqaid yang 20 itu dengan dalil baharu alam ini, serta lemah ia daripada menetapkan dalil itu daripada pihak baharukah atau daripada pihak imkankah atau pihak keduanya, dan lemah pula hendak menolakkan syubhah yang datang ia hendak membinasakan dalil yang ia mengambil dari itu. Jadi asalnya mari kita wajib fardu ain belajar sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil secara tafsir perinci berserta dengan dalil. Kerana dalil itulah yang Sayyidina Muhammad nak menguatkan iman itu dengan dalil. Hatta dalil itu ya ijma, yang umum. Sekalipun disebutkan dalil itu satu dalil itu
sebagai dalil kepada keseluruhan 20 sifat. Cukup dah nak sebut begitu. Baik. Kemudian maka dalil jumali atau ijmali itu yang dapat kebiasaan manusia menetapkan dia seperti gembala kambing dan gembala unta dan orang dusun adalah mereka itu apabila melihat sesuatu yang ajaib. Ini beri contohlah seperti orang gembala kambing, gembala unta, dusun, orang-orang yang tak mengaji tinggi lalu mengaji lebih kurang dan kerja tu gembala kambing, unta. Kita dah ada gembala unta, gembala kambing. Begitu beri contoh. Maka nak sebut bagaimana dalil yang meluluskan akidah dia. Apabila melihat sesuatu yang ajaib, berkata mereka itu subhanallah, siapa yang menjadikan ini, yakni tiada yang menjadikan dia melainkan Allah. Maka mengambil dalil atas yang mengadakan alam ini Allah Ta'ala. Seperti ditanya seorang, dengan apa kamu kenal Tuhan kamu? Katanya, dengan tiada dapat maksud kami akan barang yang kami kehendak. Dan lagi seperti hikayat, kata Asma'i, keluar aku pada satu hari daripada masjid Jami', yakni masjid tempat orang berhimpun sembahyang Jumaat pada negeri Basra. Masjid Jami', kita ni masjid Jami' lah. Tiada masjid ghairu Jami'. Dia beza tempat kita ni, masjid satu surau. Dan perbezaan masjid dengan surau ni, masjid ni yang boleh kita masuk kemudian tahiyatul masjid. Satu masjid. Badan masjid dia bahagi dua pula. Jami' yang digunakan untuk Jumaat, ghairu Jami' tidak digunakan Jumaat. Seperti kalau tempat kawasan kita ni masjid ghairu Jami' dekat Taman Burung tu, sebelum Taman Burung. Tu masjid ghairu Jami'. Masuk situ boleh tahiyatul masjid. Kalau surau yang dinaik taraf masih belum boleh melakukan tahiyatul masjid. Umpamanya Taman Ansana, Taman Surau Taman Sejahtera. Ada beberapa surau yang dinaik taraf yang kita sebutkan dia asal pembinaan dia surau. Ya, itu menurut keputusan dan kuasa fatwa negeri Kedah. Ya. Walaupun Taman Ansana itu dinaik taraf, masuk dalam dikata boleh melaksanakan Jumaat, tapi keluar daripada kuasa fatwa tidak kita sebut tidak dibenarkan salat-salat tahiyatul masjid. Sehinggalah memang ada pecah Korea. Kemudian bila pecah Korea tu, dia nak kena buat pembinaan baru pula untuk masjid, tapak masjid. Bina untuk tapak masjid, barulah tapak masjid itu boleh untuk Allahumma salli ala Muhammad tahiyatul masjid. Kerana masjid dilihat kepada tapak asas binaan. La masjidun ussisa ala taqwa. Kemudian dari sudut asas binaan tu. Kalau surau, dia surau lah. Tidak apa tu boleh untuk solat sunat dari masjid. Bagi pandangan ialah negeri kita Kedah. Majlis datang kuasa fatwa kita. Dan di sana dia ada khilaf. Ada yang kata boleh, ada yang tak boleh. Baik. Ada yang kata boleh selagi mana ia di tempat itu dilaksanakan salat. Boleh. Maka aku ikut kepada di tempat kita lah. Baik. Jadi masjid Jami' ni khusus nak sebut tempat Jumaat, tempat buat Jumaat. Ada surau buat Jumaat kan, Taman Ansana, surau, tapi dibenarkan buat solat waktu Jumaat. Bila masjid ghairu Jami', masjid dibina atas asas tapaknya masjid, tapi tidak buat Jumaat kerana boleh jadi tak dapat membaca Korea, ya, kawasan dekat-dekat, ya, masjid itu dekat dengan Masjid Kulim, dalam sikit masjid Kampung Darul Aman, dia tengah-tengah, tak jauh mana kan. Kalau ada silap Korea dia tu duduk di belah sini Masjid Kulim, belah sana sikit Masjid Kampung Darul Aman.
Baik, itu dia jadi masjid Ghairu Jami'. Kalau dah kita kata kawasan umum banyak lagi, boleh jadi sikit masa lagi pecah Korea, maka dinaik arah dia masjid Jami' boleh buat Jumaat, maka tu menjadi boleh apa masjid Jami' tu. Lepas tu melihat kepada kedudukan kita sebut apa dia kata inilah kapasiti manusia dalam kawasan. Sebab itu kalau kata taman asal apa-apa yang apa nama penduduknya ramai, maka terpaksa pecah Korea. Dan kemudian demikian nak kena bina lah, bina masjid. Baik, mana dah? Masjid Jami', yakni masjid tempat orang berhimpun sembahyang Jumaat pada negeri Basrah, iaitu satu Korea hampir negeri Baghdad. Maka aku berjalan pada tengah jalan, berjumpa dengan seorang Arabi, orang Arab. Memang kisah nak sebut tanya pertanyaan tentang apa dalil tadi, yakni Arab Badawi yang mendiami dusun, menunggang ia di atas unta baginya, menyangkut ia akan pedang pada bahu, nunggang unta, sangkut pedang di bahu gitu. Dan pada tangannya anak panah, di tangan ada panah, semua ada pedang ada panah ada. Maka memberi salam ia akan daku, serta berkata ia akan daku, siapa kamu? Maka berkata, aku daripada anak cucu Asma'i. Maka berkata ia, dari mana kamu? Maka kata, datang daripada tempat membaca kalam Rahman. Maka berkata ia, adakah bagi Rahman itu kalam yang dapat dibaca orang akan ia? Maka jawabku, bahkan. Maka katanya, bacakan olehmu atasku suatu daripadanya. Maka kataku, turun olehmu daripada unta kami, dan adalah membaikkan adab. Maka lalu turun ia daripada untanya dan duduk ia. Maka aku bacakan surah Al-Zariyat hingga sampai kepada firman Allah Ta'ala, wa fil ardi ayatin lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi sebelum nak dibaca kepada orang itu, apa turun daripada unta dulu mulai pasal nak baca Quran kan, nak memperdengarkan baca Quran. Baik, artinya dan di dalam bumi itu beberapa tanda Allah yang menunjukkan wujud Allah, yang memberi yakin bagi orang yang mentauhidkan dia. Dan pada diri kamu itu pun ada dalil yang menunjukkan ada Tuhan yang memerintahkan kamu. Maka adakah tiada kamu lihat akan dia, yakni hendaklah kamu ketahui akan dia. Maka kata Arabi, telah benar Rahman itu berfirman ia. Maka dia nak beri satu analogi lah. Tahi unta itu menunjukkan ada unta, dan bekas telapak kaki itu menunjukkan ada orang yang berjalan. Sebagai satu analogi misalan. Ada mana jalan memang ada tahi unta. Sebagai dalil dia nak menunjukkan bahawa ada unta jalan, atau ada tapak kaki rimau. Sebagai dalil menunjukkan rimau ada sekitar kita begitu. Jadi cukup itu dah sebut bagaimana wa fi anfusikum afala, pada diri kamu tidakkah kamu melihatnya. Jadi pada dirimu ada tanda-tanda kewujudan Tuhan. Cukup dia kata kalau tanya lagi, apa dalilmu kata Tuhan tu? Maka dia jawab, ada ni, adanya aku ni sebagai dalil adanya Tuhan. Karena Allah yang menciptakan, Tuhan yang menciptakan. Cukup lulus. Dah sebut kata dulu tu tadi. Walaupun kita sebutkan sifat 20. Yang pertama wujud, sebagai tanda adanya wujudnya Tuhan. Karena itu yang pertama. Baik itu mari sifat 20 tu didahului dengan wujud. Mesti kena ada dulu, kan?
Baru datang yang wujud qidam, adanya secara sedia kala, tidak didahului dengan apa nama, dengan sesuatu lah, makna dia sudah sedia kala. Kemudian wujudnya sedia kala, kemudian bapa kekal. Mari dia susunan. Walaupun di sana ada yang kita nak sebut bagaimana disebutkan bahawa sifat 20 ni tak perlu belajar, kerana tak ada Nabi sebut, tak ada Nabi sebut secara yang kita sebut khusus tentang sifat 20. Maka sehingga kan kata sifat 20 ni bid'ah, yang diada-ada dalam Quran tersebut sifat 20 macam-macam. Jadi macam mana kita nak jawab ni? Kita baca, kita belajar ni sifat 20 ni. Dalam kita ni sifat 20. Dalam kita Sayyidina Muhammad akidah Ahlussunnah wal Jamaah memang bicara sifat 20. Kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah memang kita bicara, memang kita cerita sifat 20. Cuma yang berlainan. Mari kan kerana mutakhir ni, bila Nabi tak buat, kenapa kita nak buat? Jawab so. Nabi tak pernah buat zaman Nabi, boleh jadi zaman para sahabat pun tak ada penjarakan. Tapi akhir zaman ni, zaman kita ada penjarakan so. Nak jawab apa? Nak jawab apa ya? Kan? Nak jawab apa ya? Tak jawab. Apa? Tinggalkan golongan yang ialah sebelum ni yang membid'ahkan ni, lepas maya apa, wiri dong lepas maya, golongan ni pun berkelahi dalam penjara kasar. Kerana ada yang masih lagi kekal dalam arti kata Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Tapi ada yang dah Orang Sayyidina Muhammad dalam golongan ni pun kerana dia melihat kepada dalam perkara yang kita bicarakan, penjarakan soft ni dalam perkara fiqh lah, ibadat. Dalam fiqh ni kan dia banyak bagi usul fiqh, qawaid fiqhiyah, apa tu kaedah hukum dia. Maka dengan kaedah hukum tu mari harus harus, sebab dia bukan melibatkan perkara qat'i. Qat'i ni maksud tak ada boleh berlaku khilaf, tak ada boleh berlaku perbezaan. Mana qat'i ini tetap begitu. Contoh dalam fiqh juga sembahyang 5 waktu. Tak ada orang kata bukan 5 3. Tak ada. Kalau bukan 3 orang ni tak ada betul. Atau bukan 5 7. Bukan 5 1. Malah belum satu dia. Bukan 50 betul. Kan? Maka qat'i tetap dah. Kemudian dari sudut rakaatnya pun tetap. Tetap ada tetap, yang ni tak boleh khilaf, tak boleh beza pandang. Tapi dalam perkara furu' cabang, ya, dalam bab furu' cabang dalam apa semua ni. Kemudian dalam perkara-perkara yang kita bicarakan Allah Sayyidina Muhammad dari sudut disiplin ilmu, kita menjawab yang tadi tu apa sifat 20 ni kan, dari sudut disiplin ilmu. Kerana kalaulah kita bicarakan ada ilmu yang tidak Nabi ajar kepada kita, maka banyak kita tak boleh belajar. Banyak benda yang kita sebutkan sebagai apa? Bid'ah. Mudah kata gitu kan? Umpamanya ilmu tajwid, tak ada. Nabi tak pernah ajar yang lima alif disukun, lima wajib muttasil, lima jaiz munfasil, tak ada. Dia dalam usaha agama baca Quran, dan lagi lah perkara-perkara yang lain. Maka inilah kita sebutkan disiplin ilmu, selagi mana ia tidak bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Nabi, maka ia harus boleh. Nak keluar, kalau kata ni nak mengeluarkan umat manusia daripada
kesesatan, ya. Atau kita beri satu persoalan, adakah dengan sifat 20 tadi itu, salah satu 10 itu kita boleh nafikan salah satu daripada dia? Adakah daripada sifat 20 itu kita boleh nafi satu daripada dia? Wujud, boleh tak kita nafi Allah tidak wujud atau tidak? Dan setiap sifat 20 ini ada dalil dirujuk kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Cuma Nabi SAW tidak menjelaskan secara kita sebutkan 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil. Sama juga dari sudut ilmu tajwid, Nabi tersebut ni ma'arif, sukun, sekian-sekian tanda ni semua. Cuma sebagai untuk nak mempermudahkan umat Islam. Sama tak? Kalau ikut, kalau orang yang kata ni tak boleh, ni tak boleh, kalau itu mau belajar Quran yang tak ada titik, tak ada baris, tak ada baris, tak ada titik. Tak ada titik, tak ada baris, tak ada titik, tak ada baris. Tak ada baris pun merampok dah. Tak ada baris pun. Titik pun tak ada. Ba dia ada begitu tu. Titik tu tak ada. Ba kata. Kemudian kita sebut itu adalah yang disebutkan penambahbaikan atau diperelokkan untuk memudahkan agar selain daripada Arab boleh baca. Sebab di zaman Nabi itu dalam ruang lingkup Jazirah Arab, Kepulauan Arab. Kemudian zaman sahabat itu baru keluar daripada Arab, Jazirah Arab itu Islam tersebar. Jadi kerana itu dikumpul Quran, dibukukan Quran. Kemudian daripada tak ada titik, kemudian buku baru. Kemudian lalu berwarna. Warna hijau ni nak sebut dengung, warna merah ni nak sebut panjang. Mempermudahkan orang tak apa, tak boleh titik, dia tahu dah ni ke apa. Tak boleh titik ba, kita tak boleh titik tak boleh titik ba, dia tahu tu kita ni hak tengok ni tak kobal tak berniat tu betul tu tu kita sebut disiplin ilmu. Baik, disiplin ilmu yang baru selagi mana tidak bertentangan dengan syarak, maka harus dalam erti kata nak mempermudahkan umat Islam khususnya belajar faham. Baik, jadi itulah ya, pengenalan sifat 20 ni. Dengan mengenal sifat 20, maka mudah-mudahan kita mengenal Allah. Sifat 20, sifat yang wajib 20, sifat mustahil lawan daripada dia. Mana kita? Wa fil ardi ayatin mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Situ ayat itu. Baik. Maka ia memberi dalil tahi unta itu menunjukkan ada unta. Tapak kaki rimau menunjukkan ada rimau. Apa-apalah contoh-contoh yang lain sebagai menandakan bahawa benar iman dia, benar akidah dia. Kemudian ada orang berjalan, maka langit itu ada buruj, tempat berjalan bulan dan bintang, dan matahari dan bumi mempunyai jalan, dan laut mempunyai ombak. Tiadakah menunjukkan atas Tuhan yang latif hingga akhir hikayat dan hingga akhir hikayat. Dan tiadalah berhajat hamba sebutkan hingga taman hikayat itu, karena maksudnya hendak menyatakan dari ijmali itu banyak orang yang mendapatkan dia hingga segala awam muslimin pun dapat. Kalau ikut panjanglah hikayat, tapi kalau cerita bab hikayat ni jadi panjang lagi ya. Tak ada habisnya lagi, tak rasa sifat 20 isu.
Jadi hikayat itu sebagai nak memberikan satu contoh kepada kita bahawa cukup tu sebagai menandakan dia tu beriman, ada iman. Apa kita sebut iman tu beriman. Kenal Allah. Dan hak ni dah disebut awamul muslimin, akidah apa nama orang awam. Maka hasilnya bahawasanya fardu ain atas tiap-tiap seorang yang mukallaf itu mengetahui dari ijmali, maka lepaslah ia daripada taklid dan masuklah ia kepada tahqiq, benar, keluar dia daripada ikut-ikutan kepada kebenaran, benar. Baik, maka dari ijmali itu dikatakan tanda ada Allah Ta'ala itu wujud alam atau alam ini. Maka tiap-tiap ditanya daripada dalil satu-satu sifat daripada sifat 20 ini, maka dijawabnya alam ini atau makhluk ini dalilnya, padahal lemah ia daripada mentakrirkan dalil dan lemah daripada menghuraikan syubhat sekalipun. Jadi dalil itu je. Dalil kata adanya alam. Mari tanya tu, mari tanya. Ada alam. Cukup lah. Mana orang tu tidak, kita tak dikata dia taklid. Dia dah benar dah. Kerana boleh jadi kerana kita sebut tahap kefahaman dia. Ada orang kan dari sudut belajar ni, ada orang nak faham, ada orang tak faham, ada orang masalah pembelajaran kan, macam-macam. Jadi sehingga kata hak paling kurang sekali cukup dia meletakkan itu dia cukup lah. Maksud kita kata walaupun dia tak boleh nak menguraikan syubhat, orang mari tanya, orang mari syubhat dia, yang aku tak tahu, mu cari orang lain lah nak keluarkan syubhat. Aku cukup tahu tu, aku beriman. Cukup. Bukan kata mu tak boleh nak urai, aku tanya mari masalah ni mu tak boleh nak jawab, tak ada. Apalah, mu tak boleh nak jawab. Contoh kita kata, mu tak sah iman dah. Pasal ni disebut dah. Cuma kalau dia boleh jawab, Masya Allah, tabarakallah lah, lagi bagus lah. Kerana dengan dia dapat menguraikan masalah tu, maka iman dia tu makin kukuh lah. Baik, kita tu kepada yang kedua. Mana kedua kan? Kita bagi tu dua-dua apa tu bahagian tadi. Dan kedua, wajib kifayah, iaitu barang yang kuasa pada mentahqiqkan masalah dan kuasa menetapkan dalil, seperti katanya bermula alam ini baharu dan tiap-tiap yang baharu itu ada yang membaharukan dia, atau dikatanya alam ini mungkin dan tiap-tiap mungkin itu ada baginya yang membuatkan dia, maka mengetahui akan yang demikian itu fardu kifayah. Wajib tiap-tiap satu tempat ada seorang yang boleh menetapkan dalil dan boleh menguraikan syubhat ahlul bid'ah, yang mendatang ia akan dia supaya tidak menolakkan dalil kita. Maka wajib bahawa ada pada tiap-tiap musafah qasr orang yang mengetahui dengan demikian itu, dan dengan yang tinggal daripada ahkam yang syar'iyyah, dan pada tiap-tiap musafah alawi seorang qadhi. Dimaksud orang yang kita kata alim lah, lebih tahu, mana dia faham dalil secara tafsiri, dan dia boleh menguraikan masalah. Mari permasalah, orang mari masalah, orang mari perkara syubhat daripada ahli bid'ah, dia boleh nak merungkaikan. Musafah qasar masuk kita kata dalam qaryah itulah, di dalam satu-satu kawasan sukuan atau soal. Kemudian Allah senama dalam musafah alawi seorang qadhi. Mana qadhi ni orang daerah kan. Satu daerah satu qadhi. Baik. Kerana banyak berbantah-bantahan, maka jika ada seperti demikian itu, lepaslah daripada berdosa isi negeri itu. Dan jika ada seorang yang mengetahui akan demikian itu,
nescaya berdosa sekaliannya. Maka tatkala itu wajiblah sekalian ahli negeri itu belajar hingga dapat seorang yang dapat mengetahui ayat tersebut itu, serta bahawa menguraikan syubhat yang didatangkan oleh orang yang mulhid. Disebut di sini satu contoh orang yang mulhid. Orang mulhid orang yang tak beragama. Berkata ia bahawasanya awli bagi alam ini baharu tetap, tetapi tiada awalnya. Dan seumpama yang demikian itu daripada perkataan orang yang sesat seperti syubhat yang didatangkan oleh Mujassimah, yang berkata oleh mereka itu Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendirinya, dan tiap-tiap yang berdiri dengan sendiri itu jisim. Maka jadilah Allah itu jisim. Maka perkataan itu sesat. Maka yang demikian itu berkehendak kepada ada orang yang menolakkan perkataan yang sesat itu dengan mendirikan dalil yang boleh mengalahkan dia. Dan seperti barang yang dihikayatkan bahawasanya ada satu dahri datang ia pada zaman Hammad, guru Imam Abi Hanifah, dan menuntut ia akan segala ulama hendak berhujah ia dengan katanya. Ini nanti hikayat. Jadi hikayat ini kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Masih panjang pula lagi. Hammad, guru Imam Abu Hanifah. Baik. Hammad ini, dahri ini yang Mujassimah. Kemudian dia mari syubhat. Allahumma salli ala Muhammad. Disebutkan dalam hikayat ini, dalam kisah hikayat ini, kisah kadang kita dengar hikayat macam apa? Boleh jadi bahasa Melayu kita sebut hikayat-hikayat ni dia ke arah sebut mana macam dongeng kan. Hikayat-hikayat ni lebih kenal. Cuma hikayat dalam kitab ni bukan macam hikayat dongeng. Hikayat Melayu sebut itu kisah. Satu kisah, satu cerita orang ni. Dan bukan dongeng lah. Boleh jadi kita dengan hikayat-hikayat. Kan bahasa Melayu kita hikayat popola. Hikayat kadang-kadang hikayat itu mari hak dongeng, hak direka-reka. Ini bukan direka-reka, ini hak berlaku. Berlaku kepada Imam Abu Hanifah. Ketika ini Imam Abu Hanifah masih lagi kita sebut muda beliau lah, remaja itu. Akhirnya yang berdebat dengan dahari ini, kita akan ini secara sekilas dulu. Yang berdebat dengan dahari ini adalah Imam Abu Hanifah yang masih kecil. Awal daripada permulaan perdebatan ni dah hari tengok Imam Abu Hanifah mata budak kecil bagi debat. Mana pandang budak. Sebab itu kita tak boleh pandang budak orang. Karena ilmu tu Allah nak beri kepada siapa kan. Baik. Ketika ini disebutkan dalam kisah ini Hammad maksud nak kata ke mana? Kerana apa yang dibawa lidah hari ini tidak dapat nak dirungkaikan oleh Hammad, maka dia jadi macam penasaran itu. Tapi Allah merungkaikan melalui anak muridnya iaitu Imam Abu Hanifah. Nanti kita akan sambung. Ini hikayat ni kisah ni baru satu pertemuan. Kadang tak ada habis satu pertemuan, sambung dua kali pertemuan. Pasal panjang kisah sekali mari pertanyaan mulai kepada pertanyaan daripada Hammad Ba'dah tadi. Dijawab satu persatu oleh Imam Abu Hanifah. Baik, jadi kesimpulan daripada apa yang kita bicarakan pada malam ini adalah bab hukum belajar dan mengajar. Jadi hukum belajar iaitulah wajib atau fardu ain, wajib ain atau fardu ain. Allahumma salli ala Muhammad kepada semua orang dalam erti kata dia nak keluar daripada kesesatan dan nak keluar daripada taklid kepada tahqiq, itu kepada semua. Kemudian fardu kifayah dalam satu-satu kawasan, dalam satu-satu kampung kena ada seorang yang belajar seminggu kepada dapat merungkaikan masalah. Ya, kalau orang mari daripada ahli bid'ah dan sebagainya ada seorang, maka bila ada tu maka lepaslah orang lain. Orang lain yang ada dalam kawasan tersebut. Kalau semua tak ada, orang pun tak ada. Ini berdosa berlaku. Semua pakat dalil kerana dalam
Mari syubhat daripada ahli bid'ah. Tak tanya pun tak jawab lah. Kawan ni menjawab apa habis, semua tak ada orang jawab. Itu dosa lah. Dosa berlaku dalam kawasan ni. Pasal tak ada yang dapat nak mengkaikan ataupun nak menjawab. Kita sebutkan syubhat yang datang daripada orang yang nak merosakkan iman. Karena kesan dia, kalau tidak dapat dijawab ni, kesan dia besar. Kesan dia apa? Kesan dia Allah Sayyidina Muhammad melemahkan iman orang Islam. Baik, nanti kita akan bicarakan lagi nanti perdebatan antara Allah Sayyidina Muhammad seorang Yahudi dengan apa orang Sayyidina lupa namanya dalam kitab ni juga ya. Dan perdebatan tu kalau kita ikut dari sudut kaedah hukum, debat ni sebenarnya tidak digalakkan dalam Islam. Berdebat adalah bertujuan untuk merungkaikan masalah, tak apa. Dan nanti kita akan bicara nanti temu dengan apa itu bab dia. Baik, jadi demikian. Mudah-mudahan sekurang-kurang kita clear pada fardu ain tadi. Jadi saya kira semua boleh clear. Dan situ katanya apa tanda dalil kata ada Tuhan, kata ada diri, menjadi dah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Diri aku, Allah yang cipta aku bukan ada sendiri. Bukan apa tu kita sebut berdiri sendiri, ada tak? Allah yang cipta. Cukup dah, begitu cukup dah. Cuma kalau kita dapat lebih dalam lagi, masya-Allah, tabarakallah. Karena waktulah yang nak Allah Sayyidina Muhammad nak mengukuhkan iman. Kalau hari ini yang ada berani kata nak keluar Islam semua tu pasal ni. Pasal Allah Sayyidina Muhammad akidah dia, iman dia tak kukuh. Kerana apa? Macam-macam lah ya. Karena kalau daripada Quran mesti sebutkan la bal qurana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan telah berkala hatinya dengan sebab kesalahan dia. Bila hati berkala kotor dah kerana kesalahan-kesalahan dia, macam-macam kesalahan. Kita tersebut siapa lah yang dah dia melakukan kemungkaran dan kemaksiatan, kesalahan dia, sehingga boleh jadi dia dilaknat oleh Allah kerana perbuatan dia tu. Dan apa ni? Tutup dah hati, gelap dah hati, karat hitam. Jadi no hidayah tak masuk. Senang-senang boleh nak melafazkan, melafazkan nak keluar daripada Islam dan macam-macam. Baik, muslimin hadirin yang dirahmati Allah sekalian, itu mudah-mudahan kita beroleh manfaat dan kefahaman khususnya dalam perkara akidah yang kita bicarakan dalam bab hukum belajar dan mengajar ilmu akidah atau ilmu usuluddin. Jadi di sini kita berhenti pada surat yang ke-7 baris yang ke-6 daripada bawah ni. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang, iaitu pada Isnin minggu yang ke-4 insyaAllah. Jadi sebelum tangguh, ada pun tanya soalan. Mari soalan ni, kalau ada soalan lah. Kita pasal baru 45 minit tu, ada 50 minit lagi. Kata sejam kan, tak lebih dari sejam. Kalau ada tanya boleh kan? Kalau tak ada, tak apa. Selalu kita buka soalan, dah time ni tak tanya dah. Mana pun. Sebab bila tanya, dah boleh jawab mau 10-15 minit tu. Tak mau lewat-lewat. Jadi pakar tak tanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa walidina wa jami'il muslimina wal muslimati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman wa la taj'al illahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruman. Rabbana 'alaika tawakkalna
وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.